Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah bersama saya pada kali ini Muhammad Redha bin Muhammad. InsyaAllah kita berada dalam satu video untuk memperkenalkan ataupun membincangkan berkaitan dengan Al-Quran dan juga Al-Qiraat. Jadi pada kali ini InsyaAllah video kita akan membincangkan berkaitan dengan sifat huruf. Sifat huruf Al-Quran yang mana ia amat penting untuk dipelajari. Jadi sebelum kita membincangkan berkaitan dengan sifat huruf ini, bolehlah kita sharekan video ini kepada rakan-rakan kita supaya masing-masing dapat mengambil manfaat. Dan juga kepada para penonton yang masih belum subscribe channel saya, boleh subscribe channel saya supaya kita tidak ketinggalan untuk mendapat video-video yang lain. Okay, jadi pada kali ini video berkaitan dengan sifat huruf ini saya sebutkan tadi adalah satu perkara yang sangat penting kerana sebelum kita mempelajari Al-Quran ataupun ketika kita hendak membaca Al-Quran, dua perkara utama yang kita kena belajar, iaitu yang pertamanya makhraj huruf. Makhraj ni maksud dia adalah tempat keluar huruf. Bagaimana ataupun daripada mana huruf yang kita baca ini dikeluarkan, daripada mana huruf yang kita sebut ini dikeluarkan. Ini kita panggil makhraj huruf. Jadi yang kedua, nombor dua yang perlu dan sangat penting untuk kita pelajari adalah sifat huruf. Sifat huruf ni adalah bagaimana kita menekan ataupun menyekat udara ketika kita membunyikan ataupun melafazkan sesuatu huruf. Yang mana sifat huruf ini yang akan membezakan di antara satu huruf dengan huruf yang lain sekiranya huruf tersebut sama makhrajnya ataupun berhampiran makhrajnya. Jadi kita nak tengok mana satu ni huruf ni bagaimana cara sebutannya. Jadi kita akan lihat kepada sifat huruf. Manakala sifat huruf ni pula terbahagi kepada dua. Ada sifat huruf yang berlawanan ada, dan juga sifat huruf yang tidak berlawanan ataupun tiada berlawanan. Jadi pada video kali ini kita akan belajar berkaitan dengan sifat huruf yang tiada lawannya, dia tidak berlawanan, ataupun kita panggil as-sifat allati la dhiddu laha, sifat huruf yang tiada berlawanan. Jadi kat sini kita dapat lihat pada slide ini ada 7 sifat huruf. Ada 7 sifat huruf. Yang pertama as-safir, al-qalqalah, al-lin, al-inhiraf, at-tafashi, al-istitalah dan juga at-takrir. Jadi kita akan membincangkan dalam video ini hanya secara ringkas sahaja. Yang pertamanya as-safir. Kita lihat kat sini as-safir. As-safir yang mana hurufnya ada 3, zai, sin dan sad. Ada 3 huruf. Ada 3 huruf, dan as-safir ni dalam bahasa Melayu kita panggil berdesir. Berdesir ataupun boleh ada juga buku yang menyatakan ia sebagai seperti bersiul. Berdesir ataupun bersiul. Contoh kita baca zai, sin dan sad, kita akan bunyi seperti berdesir. Az, 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 bunyi zai. Sin, as, as, sad, as, 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 sad. Jadi 3 huruf ni ada desiran dia. Ada desiran. Jadi contoh kita baca surah An-Nas, hujung surah An-Nas bunyi huruf sin. Qul a'udzu birabbin nas. Nas, nas. Itu adalah desiran dia. Dia kat hujung tu, dekat sin tu ada berdesir. Daripada 3 huruf ni, huruf sad, huruf sad dia huruf yang tebal. Huruf yang tebal, sifat tebal ni kita lihat pada sifat yang lain lah. Cuma saya nak sebutkan 3 huruf ni, zai, sin dan sad adalah mempunyai sifat as-safir, iaitu berdesir. Yang kedua, kita lihat yang kedua sifat qalqalah. Al-qalqalah iaitu dalam bahasa Melayu kita panggil lantunan. Lantunan maknanya bila kita baca huruf-huruf dia, kita akan melantun balik huruf tu sekiranya dia berbaris mati. Kalau kita matikan dia lah. Okay, jadi kat sini apa huruf-huruf qalqalah saya letakkan dalam satu formula orang Melayu lah. Orang Melayu letak formula dia, iaitu apa? Dia punya huruf-huruf dia ba, ju, da, ko, to. Baju, da, ko, to. Baju, da, ko, to. Dia punya formula senang nak ingat. Ada 5 huruf, iaitu huruf ba, jim, dal, qaf,
dan ta. Ada 5 huruf. Jadi bila kita baca huruf ni, kita akan melantun balik sekiranya huruf-huruf ini berbaris mati, dimatikan. Contoh kita baca surah Al-Ikhlas. Contoh, Qul huwallahu ahad. Ahad, huruf dal di hujung. Huruf dal di hujung dan dal tersebut dimatikan. Ahad, ahad, lantun balik. Begitu juga huruf-huruf yang lain. Jim, aj, ba, ab, aqa, ata. Dekat situ ada 5 huruf yang akan melantun semula. Ada sifat qalqalah. Okey. Kemudian yang ketiga, sifat huruf yang ketiga yang tiada lawannya adalah al-lin. Sifat huruf al-lin, iaitu pada huruf dia ada 2, huruf waw dan ya, dengan syarat, ada syarat dia, kena ingat syaratnya. Dengan syarat huruf waw dan ya ini berbaris mati dan kemudian sebelumnya ada baris atas. Waw dan ya berbaris mati, sebelumnya ada berbaris atas. Al-lin ni kita panggil ataupun kita sebut dalam bahasa Melayu lunak ataupun lembut. Bacaannya lunak ataupun lembut. Syarat dia apa tadi? Waw dan ya berbaris mati, sebelumnya ada huruf berbaris atas. Contoh, kita bagi contoh. Contohnya huruf ya mati, sebelum dia ada baris atas. Contoh kita bagi khair, khair, khair. Bacaan lunak ataupun lembut. Ataupun kail, kail, kail. Huruf kaf baris atas. Okey. Contoh huruf waw. Huruf waw mati, sebelum dia ada baris atas. Contohnya kita baca wala naum, naum, naum. Kat situ lin ataupun lunak. Naum. Okey. Dia ada sifat al-lin. Okey, kemudian yang keempat kita ada al-inhiraf. Al-inhiraf ini mempunyai 2 huruf. Ada 2 huruf yang mempunyai sifat al-inhiraf, iaitu huruf lam dan ra. Huruf lam dan ra. Okey. Huruf lam dan ra ini mempunyai sifat al-inhiraf, yang mana dalam bahasa Melayu kita panggil melencong. Melencong. Kenapa kita panggil melencong? Sebabnya huruf lam dan ra ini apabila kita baca ataupun kita sebut, dia akan melencong sedikit makhrajnya. Boleh lihat, boleh rujuk buku-buku tajwid, dia akan melencong sedikit makhrajnya. Bila kita sebut huruf ra, contoh huruf ra, dia akan sedikit melencong kepada makhraj lam. Dia akan pergi makhraj ra, kemudian dia lencong sikit kepada makhraj lam. Contoh kita baca, kita sebut ar, ir, sebut ir. Kita akan dapat rasakan lencongan dia. Dia melencong sedikit kepada makhraj lam. Manakala makhraj lam, huruf lam pula dia akan sedikit melencong kepada makhraj nun. Huruf lam, bila kita baca huruf lam, dia akan sedikit melencong kepada makhraj nun. Itu kalau kita lihat dalam topik ataupun bab tajwid, kita akan nampak pada bab makhraj, huruf, kita akan nampak huruf lam, ra dan nun makhrajnya berdekatan, dekat-dekat aja makhraj dia. Jadi boleh lihatlah dalam buku tajwid bab makhraj huruf. Huruf ra sedikit melencong ke lam, huruf lam sedikit melencong kepada nun. Ini kita panggil al-inhiraf. Alhamdulillah. Ini kita panggil melencong lah. Kemudian yang berapa ni? Yang kelima. Okey, yang kelima kita ada sifat huruf at-tafashi. At-tafashi yang mana hurufnya pada shin sahaja, satu huruf je, shin sahaja. Dalam bahasa Melayu at-tafashi ni kita panggil berhambur ataupun berhamburan. Contoh kita baca ash, berhamburan. Ataupun kita baca a'udzu billahi minash. Ini kita panggil berhamburan. Minasyaitan, berhamburan pada huruf shin sahaja. Kemudian yang keenam al-istitalah, yang mana hanya berlaku pada huruf dad sahaja. Huruf dad sahaja, yang mana istitalah ni maksudnya berpanjangan ataupun memanjang. Memanjang kerana kalau kita lihat pada makhraj
makhraj dad dia terletak pada tepi lidah dan dia berpanjangan daripada awal, daripada pangkal lidah ni sampailah ke hujung lidah. Dia berada di tepi daripada pangkal lidah sampailah ke hujung lidah, itu adalah makhraj dad. Jadi apabila kita menyebut huruf dad, yang mana huruf dad ni adalah huruf yang tebal, bila kita baca kita perlu menempelkan lidah kita, tepi lidah kita akan menempel ke tepi, menempel ke gigi tepi dengan daripada awal pangkal lidah sampailah ke depan lidah kita perlu menempel ke tepi. Kalau kita baca contohnya dalam surah Al-Fatihah, walau saya berada dekat kiri, lidah saya ke kiri, dia akan menempel ke tepi daripada awal pangkal lidah sampailah ke depan hujung lidah ini menempel ke tepi secara berpanjangan. Panjang kat sini tuan-tuan, panjang dia menempel. Walau dal. Kita tak baca walad dal. Kita tak terus, kita tak tempel walad dal. Kita tak tempel macam tu. Jadi kita perlu menempel secara berpanjangan. Ini kita panggil sifat istitalah yang hanya berlaku pada huruf dad sahaja. Kemudian yang terakhir, sifat yang ketujuh yang tiada lawannya ataupun kita panggil sifat huruf yang tunggal, iaitu sifat at-takrir. At-takrir pada huruf ra sahaja, hanya berlaku pada huruf ra sahaja. At-takrir bermaksud bergetar. Maknanya dia ada getaran. Huruf ra ada getaran bila kita baca. Contoh kita baca, kita sebut ra, ar ada getaran. Ir ada getaran. Ar-Rahmanir Rahim. Nir. Dia ada getaran pada huruf ra. Okey, jadi setakat itu saja. Ada 7 sifat huruf yang tiada lawannya. As-sifat allati la dhiddu laha, ataupun kita panggil sifat huruf yang tunggal. Jadi semoga bermanfaat. Ketujuh-tujuh sifat ini kita cuba aplikasikan dalam bacaan Al-Quran kita supaya bacaan Al-Quran kita bertambah kualitinya, bertambah bagus kualitinya, bertambah sahih bacaannya. Dan sebenarnya kita perlu mempelajari sifat-sifat ini di hadapan guru Al-Quran kita. Kena baca depan guru Al-Quran kita. Saya rasa setakat itu sahaja perkongsian kita dalam video kali ini. InsyaAllah kita akan cuba huraikan dengan lebih detail, dengan lebih terperinci dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.